Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Ros dan rakan-rakan sekalian. Pertama sekali, saya sebagai wakil kumpulan ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ros kerana telah memberi tunjuk ajar kepada kami sepanjang SEM ini. Seterusnya, saya akan memulakan dengan pembekalan, iaitu peranan komposisi kerja berpasukan dalam pembangunan pemikiran kreatif pelajar. Saya Nurul Jannah binti Zainal. Sebagai pendahuluan, Malaysia merupakan sebuah negara yang kian berkembang pesat. Justru itu, kerajaan sudah mula merangka agenda yang strategik untuk melahirkan generasi muda insan cemerlang. Muda insan cemerlang yang cemerlang ini adalah cetusan idea daripada Perdana Menteri kita, iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi, iaitu mantan Perdana Menteri kita. Seterusnya, masyarakat Malaysia sendiri perlu mencari nilai tambah dalam diri mereka dari segi sasial dan intelek. Menurut Majaro 1992, kreativiti sebagai proses pemikiran yang mendorong dalam mengeneralisasikan idea baru. Justru para mahasiswa sebagai generasi hadapan perlu lebih berdaya saing. Kemahiran insaniah yang dimaksudkan mencakupi beberapa aspek, antaranya termasuklah kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Seterusnya, menurut Nur Hartini Sari, memiliki kemahiran insaniah sebagai strategi menambah nilai diri graduan dalam kebolehpasaran mereka untuk mendapatkan pekerjaan serta dapat mempersiapkan diri sesuai dengan kehendak dan keperluan pasaran pekerjaan. Sebagai latar belakang, kami telah mengambil pepatah Melayu iaitu yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Dan pepatah ini melambangkan sebuah pasukan perlu terdiri daripada gabungan sebilangan individu yang mempunyai kompetensi yang pelbagai yang bergantung antara satu sama lain. Antaranya termasuklah keupayaan, kepakaran, kemahiran dan pengetahuan, accountability dan komitmen serta bersedia melaksanakan tugasan secara bersama. Terdapat dua jenis institusi pengajian, iaitu institusi pengajian awam dan institusi pengajian swasta. Namun, kini terdapat banyak runtutan daripada majikan, iaitu kelemahan para graduan dalam aspek kemahiran insaniah. Justru bagi meningkatkan lagi tahap kebolehpasaran siswaza, pihak IPT tempatan banyak menjalankan idea-idea dan usaha untuk memperbaiki lagi program-program akademik di universiti. Menurut Timbalan Perdana Menteri, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang dipetik daripada Akhbar Sidang Harian 18 Mac 2014, dengan wujudnya pasukan pemikir berkualiti tinggi dapat memberi sumbangan yang besar untuk menjadikan ekonomi dan masyarakat Malaysia lebih berasaskan pengetahuan. Bagi penyataan masalah, kegagalan seseorang mahasiswa dalam menguasai kemahiran pemikiran kreatif dalam menyelesaikan suatu masalah memberikan impak yang sangat negatif. Walau bagaimanapun, informasi pendidikan negara kita menyarankan amat penting membangunkan pelajar yang boleh berfikir. Namun masih tidak terdapat tanda-tanda yang jelas wujudnya budaya kreativiti pada peringkat nasional. Ini adalah menurut Muhammad Yusof Arsyad dan Siti Hajah Hadias 2011. Seterusnya, menurut Ismail Salimah dan Abriza Atan 2011, penyelesaian masalah merupakan suatu kaedah yang praktis yang bertujuan untuk menjana pelbagai idea yang bernas. Menurut Tuan Haji Saleh bin Said 2014, keupayaan berfikir secara praktikal yang dapat menterjemahkan idea dan teori kepada bentuk aplikasi merupakan salah satu cabang pemikiran kreatif. Dan seterusnya, penyelidikan ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti keberkesanan komposisi kerja berpasukan di dalam pembangunan pemikiran kreatif pelajar IPT. Untuk persoalan kajian, kami dapat 4 persoalan kajian. Itu yang pertama, bagaimanakah untuk meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dalam kalangan pelajar IPT. Yang kedua, sejauh manakah faktor-faktor komposisi kerja pasukan boleh mempengaruhi pemikiran kreatif di kalangan pelajar. Jadi, faktor-faktor ini adalah berkait dengan kecerdasan emosi yang pertama, yang kedua adalah personality dan yang ketiga adalah kebolehan. Seterusnya, bagi objektif kajian untuk mengkaji sejauh manakah keberkesanan ciri-ciri komposisi kerja pasukan yang dapat menyumbang kepada keberkesanan proses pemikiran kreatif dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Yang kedua, untuk menguji kecerdasan emosi
ahli dalam menentukan komposisi kerja berpasukan. Yang ketiga, untuk menguji kemampuan ahli dalam menentukan komposisi kerja berpasukan. Dan yang keempat adalah untuk menguji personaliti ahli dalam menentukan komposisi kerja berpasukan supaya dapat meningkatkan pembangunan pemikiran kreatif pelajar IBT. Seterusnya, saya pas kepada kawan saya. Okay, saya teruskan kepada kecerdasan emosi. Saya Ashikin, saya terangkan kepada tentang kecerdasan emosi, literature review ataupun kajian literatur yang telah dibuat pada dahulu kala berkenaan tentang kecerdasan emosi. Okay, menurut Lahey 2007, okay, kecerdasan adalah kemampuan kognitif pada suatu individu untuk memberikan alasan yang baik, belajar daripada pengalaman serta menghadapi tuntutan hidup seharian. Dan menurut Solivi dalam golongan 1999, kecerdasan emosi ini terdiri daripada keupayaan untuk mengenali emosi diri atau kesedaran diri, mengelola emosi, memotivasikan diri sendiri, mengenali emosi orang lain atau empati, dan keupayaan untuk membina hubungan yang baik terhadap manusia sekalian. Menurut Chinese dalam golongan 2001, pengaruh kecerdasan emosi dalam keaktivasikan suatu organisasi di beberapa tempat atau bahagian yang antara di dalam teamwork atau kerja berpasukan. Menurut beliau, adanya interaksi antara anggota kelompok secara aktif pada suatu teamwork boleh mencipta bagaimana mereka sebaiknya berfikir dan bertindak dalam kelompok tersebut. Kita pergi kepada personality. Menurut bahasa Latin, personal berasal dari perkataan persona atau personalita, kepribadian dan perwatakan seseorang. Model personality terdapat 4 faktor, iaitu faktor kehormatan, kestabilan emosi, kepersetujuan, mempunyai nilai peramal yang signifikan kepada prestasi dan kerja keterbukaan. Menurut Ahmad Shukri 2002, faktor personality dan pembelajaran merupakan faktor unik yang membezakan seseorang pekerja dengan pekerja yang lain. Manakala menurut Ahmad Zain 2002, setiap definisi personality yang diterangkap adalah bergantung kepada pendekatan mereka masing-masing. Personality juga dikatakan sebagai kesimpulan ataupun keseluruhan daripada ciri-ciri atau sifat seseorang individu itu. Menurut Tazana 2011, proses kreatif melibatkan personaliti individu yang mempunyai sikap bertoleransi, sanggup menghadapi cabaran, sanggup kembangkan idea, sanggup mengambil risiko dan percaya serta yakin pada diri sendiri. Personaliti adalah individu yang kreatif. Personaliti bagi individu yang kreatif ialah memiliki peribadi yang unik dan lain daripada yang lain. Kita melihat pula kepada kemampuan. Apa itu kemampuan? Kemampuan ini adalah asas satu pasukan memerlukan setiap pekerja berkeupayaan atau berkemampuan untuk berinteraksi secara positif dan berinteraksi secara berkesan dengan rakan-rakan. Menurut Sears 1989. Menurut Andrew Carnegie, Pangkalan Udara Aviano Itali 2007, keupayaan untuk mengarahkan individu ke arah pencapaian objektif organisasi, ia adalah faktor yang membolehkan rakyat biasa mencapai keputusan yang luar biasa. Keupayaan juga merupakan keupayaan untuk bekerja secara berkesan dalam pasukan adalah sangat dihargai oleh majikan sebagai tambahan kepada komunikasi dan kemahiran penyelesaian masalah, menurut Thomas dan Busby 2003. Manakala menurut Cutler dan Liris Mooney 2010, keupayaan kognitif membentuk tingkah laku individu dalam pembuatan keputusan dan prestasi hasil. Kita pergi kepada yang kajian literatur yang last kali, iaitu proses kreativiti. Menurut Steinberg 2004, beliau menyatakan potensi minda manusia itu adalah kepintaran, kreativiti dan kebijaksanaan. Menurut Tong 2003 dan Young 1989, proses kreativiti ini adalah tekanan aspek kepintaran. Dan menurut Ihsan dan Norita 2005,
Proses kreativiti ini adalah pelajar ke arah pemikiran secara kreatif dan kritis. Okey, menurut Pala Nepian 2005, beliau menyatakan sistem pendidikan di Malaysia mengutamakan keputusan cerminan dalam peperiksaan. Dan menurut Idris Iman dan Rosnia Mustafa 2006, kegagalan penerapan pemikiran secara kreatif dalam kalangan pelajar. Okey, saya teruskan kepada kawan saya. Mengenai rangka kerja kajian, terdapat 3, iaitu kecerdasan emosi ahli, kemampuan ahli dan personaliti ahli. Dan ini akan mewujudkan proses kreatif dalam kalangan pelajar. Okay, bagi hipotesis kajian, ada hipotesis 1, iaitu kajian emosi ahli mempunyai hubungan yang positif terhadap proses kreatif. Yang kedua, kemampuan ahli mempunyai hubungan yang positif terhadap proses kreatif. Dan yang ketiga, personaliti ahli mempunyai hubungan yang positif terhadap proses kreatif. Dan kaedah penyelidikan ialah reka bentuk kajian, iaitu berbentuk ujian hipotesis. Jenis kajian berbentuk correlational study, kajian mendalam yang menguji kepentingan faktor yang menyumbang kepada sesuatu masalah. Seterusnya ialah latar belakang kajian. Ini pula berbentuk non-kontrik, yang di mana kajian ini dilakukan di sekitar UKM Bangi. Unit analisis berbentuk individual yang terdiri daripada 124 orang pelajar-pelajar UKM Bangi. Jangkauan masa kajian ini adalah berbentuk cross-sectional study. Dan kami juga menggunakan kaedah persempelan, iaitu pelajar UKM Bangi dipilih sebagai populasi seramai 124 orang pelajar yang terdiri daripada Fakulti Ekonomi dan Pengurusan digunakan sebagai sampel kajian ini. Kajian ini juga menggunakan kaedah persempelan kebarangkalian. Teknik persempelan yang dilakukan adalah kaedah persempelan rawat mudah. Bagi kaedah pengumpulan data yang digunakan adalah data premier sebagai sumber data kajian ini, yang menggunakan soal borang seasli date. Yang digunakan adalah berbentuk tertutup, iaitu close-ended question, di mana soalan yang berstruktur dan responden hanya perlu memilih jawapan yang diberikan sahaja. Bagi instrumen kajian, borang seasli date ini terbahagi pada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bagi bahagian A, ia mengenai latar belakang responden. Untuk bahagian B pula yang mengenai komposisi kerja berpasukan yang terdiri daripada kebolehan, kecergasan emosi, personaliti dan proses kreatif. Bagi kaedah analisis data yang diperolehi direkod dalam Microsoft Excel dan dianalisis dengan menggunakan SPSS. Penganalisian data bahagian A yang melibatkan latar belakang responden diterangkan dalam bentuk jadual yang menunjukkan kekerapan dan peratusan data yang terkumpul. Dalam bahagian B, data-data yang melibatkan komposisi kerja berpasukan diterangkan dalam bentuk ujian kepercayaan, regresi dan korelasi. Guilford Rule of Thumb digunakan untuk menunjukkan kekuatan korelasi antara pemboleh ubah tersebut. Okey, saya akan berikan kepada rakan saya. Assalamualaikum, saya Nani akan meneruskan berkaitan dengan dapatan kajian, iaitu penilaian min bagi kebolehan. Penilaian min bagi kebolehan ditunjukkan di dalam jadual. Didapati bilangan min adalah antara 76.6935 hingga 79.1048.
kesimpulannya adalah semua item di atas adalah positif oleh responden. Min paling tinggi pada soalan, walaupun saya telah siap menjawab soalan peperiksaan, saya akan tunggu sehingga akhir sekiranya ada apa-apa perubahan, iaitu dengan min 79.1048. Sisa piawai yang paling rendah adalah pada soalan, walaupun dalam situasi yang baru, saya tidak perlu banyak clue untuk membuat keputusan berkaitan tingkah laku sosial, iaitu dengan sisa piawai 0.022. Seterusnya adalah penilaian min bagi kecerdasan emosi ditunjukkan dalam jadual 2. Kami mendapati bahawa selang di antara min ialah antara 55.4597 hingga 56.2339. Kami mendapati bahawa min paling tinggi adalah pada soalan. Saya selalu menyatakan bahawa saya seorang yang berkebolehan, iaitu dengan 56.2339. Oleh itu, kami buat kesimpulan adalah item tersebut adalah positif oleh responden. Seterusnya adalah sisian piawai yang paling rendah pada soalan. Saya selalu boleh bertenang dengan cepat apabila saya sangat marah, iaitu sisian piawai dengan 0.0019. Seterusnya adalah penilaian min bagi personality, iaitu penilaian min bagi personality ditunjukkan di dalam jadual 3. Didapati selang antara min adalah antara 32.0323 hingga 33.9790. Kami mendapati bahawa item tersebut adalah negatif dan oleh responden. Min paling tinggi adalah pada soalan iaitu mengendalikan tekanan dengan baik, iaitu 33.9790, dan sisian piawai yang paling rendah iaitu mempunyai imajinasi yang aktif, iaitu 0.007. Seterusnya adalah penilaian min bagi proses kreatif, iaitu penilaian min bagi proses kreatif ditunjukkan dalam jadual 4. Didapati selang antara min adalah antara 35.1210 hingga 35.3468. Ini menunjukkan bahawa item di atas adalah positif oleh responden. Min paling tinggi adalah pada soalan. Saya menghuraikan masalah yang sukar kepada bahagian-bahagian supaya mendapatkan kefahaman yang lebih jelas, iaitu pada min 35.3468. Seterusnya adalah sisian piawai yang paling rendah pada soalan. Saya menghabiskan banyak masa untuk memahami jenis masalah, iaitu dengan 0.0681. Seterusnya adalah perbincangan hasil kajian. Kajian ini dijalankan berdasarkan 3 hipotesis. Yang pertama, kebolehan ahli kumpulan memberi impak yang besar kepada proses kreatif. Yang kedua, kecerdasan emosi ahli kumpulan mempunyai hubungan signifikan dengan pembangunan proses kreatif. Dan ketiga, personaliti ahli kumpulan mempunyai hubungan yang tidak signifikan dengan pembangunan proses kreatif. Peranan ahli dalam pembangunan proses kreatif secara keseluruhannya adalah positif, iaitu bilangan min antara 76.935 hingga 79.1048. Manakala kecerdasan emosi ahli kumpulan dalam pembangunan proses kreatif juga adalah positif, iaitu bilangan min antara 55.4597 hingga 56.2339. Seterusnya adalah personaliti ahli kumpulan dalam pembangunan proses kreatif juga adalah adalah negatif, iaitu 32.0323 hingga 33.9790. Proses kreatif juga menunjukkan hubungan yang positif. Seterusnya adalah limitasi kajian, iaitu kajian ini mempunyai limitasi masa dalam proses pengumpulan data hingga proses analisis data. Kajian ini hanya menilai proses kreatif pelajar tahun 1 di Fakulti Ekonomi FEP UKM Bani sahaja. Seterusnya adalah cadangan kajian masa depan, iaitu kajian ini lebih menyeluruh, perlu dijalankan dengan jumlah sampel yang lebih besar dan dipilih secara rawak.
Sampel yang digunakan perlu melibatkan semua pelajar yang terdiri daripada pelbagai jurusan dan fakulti yang berbeza. Terusnya adalah haruslah menggunakan kajian kualitatif. Cadangan yang seterusnya adalah mengambil kira semua pendapat dan pandangan. Seterusnya saya akan teruskan pada rakan saya. Okey, untuk kesimpulan bagi kajian yang telah dilakukan, kajian ini telah memenuhi objektif kajian dan menjawab persoalan kajian. Kajian menunjukkan bahawa kesemua pemboleh ubat yang tidak bersandar ialah kebolehan ahli, kecerdasan emosi ahli dan personaliti ahli yang mempunyai hubungan yang positif dengan pemboleh ubah bersandar, iaitu proses kreatif sekaligus mempengaruhi pemikiran kreatif dalam pasukan. Maka ketiga-tiga hipotesis adalah diterima. Namun, perlu diketahui bahawa terdapat juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemikiran kreatif dalam pasukan, walaupun hubungan setiap daripada faktor tersebut dengan pemikiran kreatif adalah tidak signifikan. Kajian juga perlu dilakukan sama rata terhadap pelajar-pelajar pelbagai jurusan dalam universiti kerana setiap pelajar mempunyai minat yang berbeza dan ini sedikit sebanyak mempengaruhi proses pemikiran kreatif. Sekian, terima kasih.